Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah seperti mana yang kita rancang dan kita atur, diizinkan untuk ia berjalan dan terjadi seperti yang telah disusun. Mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran kita ini termasuk sebahagian daripada amal yang dicatatkan di sisi Allah sebagai kebaikan. Kita masih lagi berkaitan dengan al-iman, perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah, tauhid, usuluddin, yang mana seseorang itu diterima amalnya jika sahih akidahnya. Orang yang rosak, batal ataupun terkeluar daripada akidah yang sahih mengakibatkan rosak dan tertolaknya segala ibadat yang dia lakukan. Besar dan beratnya soal akidah ini, ia sebagai penentu kepada kesahihan ibadah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyatakan, la in asyarakta la yahbatanna amaluka wal takunnanna minal khasirin. Jikalau kamu melakukan amalan dan perbuatan yang mensyirikkan Allah, yakni terkeluar daripada akidah yang benar, rosak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membatalkan, la yahbatanna amaluka, segala apa yang kamu buat terbatal, ditolak, dan termasuklah kamu daripada kalangan orang-orang yang rugi. Seseorang yang berpenat, bersusah, bangkit dan bangun melakukan ibadah dengan harapan yang besar untuk meraih pahala, untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi apabila dia bangkit dan dia bangun di hadapan Allah, ternyata tidak ada pahala yang dicatatkan. Kerana pada waktu dia melakukan ibadah itu, dia telah menodai, mencemarkan kesucian ibadat itu dengan amalan syirik dan juga khurafat. Sebab itu tuan-tuan, tanpa sedar, sebahagian daripada kita terjatuh ke dalam perbuatan kufur, kafir, murtad, tergelincir akidahnya. Dan tajuk kita malam ini juga penting, iaitu seseorang yang dipaksa mengucapkan perkataan kufur tetapi hatinya enggan dan tidak redha, tidak dihukum sebagai kufur. Ini salah satu daripada cabang-cabang yang berkaitan dengan akidah.
penulis kitab kita ini, dia bawa satu perbincangan dalam situasi kita dipaksa melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Kemudian kita buat ataupun kita ucap, kita sebut benda tu, tetapi hati kita tidak redha. Tetapi untuk menyelamatkan nyawa kita, kita sebut atau kita buat perbuatan itu. Kita dipaksa. Al-ikrah dia panggil, paksaan. Maka dari sudut akidahnya, seseorang itu tidak dihukum kufur jika dia melakukan di atas sebab paksaan. Dia bukan sahaja berhubung dengan akidah. Kadang-kadang dalam ibadat juga ataupun dalam perbuatan yang disebabkan oleh terpaksa. Terpaksa kan? Atau kita sebut sebagai apa? Darurat. Darurat ni maksudnya kita terpaksa, tak ada pilihan, no choice. Oleh kerana keadaan itu tidak ada pilihan, terpaksa untuk menyelamatkan nyawa kita, meneruskan kehidupan, maka yang haram dihalalkan. Pasal apa tu? Terpaksa. Sebab itu Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampunkan perbuatan yang dilakukan oleh umatku di dalam keadaan mereka jahil. Ini disebut apa? Uzur. Bahasa orang putih disebut excuse, alasan yang dibenarkan. Maksudnya kita terpaksa, kita buat benda itu kerana jahil, kita tak tahu hukum, kan? Dimaafkan. Banyak juga dalil-dalil yang menunjukkan ada di kalangan sahabat, di kalangan orang Islam pada peringkat awal, oleh kerana mereka tak tahu hukum, mereka buat benda tu. Tetapi Allah tak hukum dan tak azab, maafkan mereka disebabkan oleh jahil. Baru ni kita baca hadis badui kencing di dalam masjid, dimaafkan oleh Nabi kerana jahil. Ada juga kita baca hadis sahabat masuk ke dalam masjid berjalan sambil Abu Bakrah. Ingat tak hadis tu? Dia mari ke masjid, dia tengok Nabi tengah rokok. Lepas tu dia berrokok, berjalan dalam keadaan rokok, masuk ke dalam saf. Bila Nabi tahu, Nabi kata wala ta'ud, jangan duk buat dah kelaku tu. Maksudnya dia rokok daripada luar tu, dia berjalan dalam keadaan rokok tu sampai ke dalam saf. Orang masuk dalam saf dulu baru rokok. Tapi Nabi tak marah lah kerana dia tak tahu. Ada juga orang yang bercakap di dalam apa? Dalam salat. Siapa dia? Zul Yadain, kan? Dia bercakap dalam salat. Tetapi salat dia tu tak batal, dimaafkan. Dia tak berdosa pasal dia tak tahu. Satu orang bersin dalam sembahyang, alhamdulillah, kawan tu kata. Dia pun dengar, dia kata yarhamkallah. Dia bercakap lah, yarhamkallah tu bercakap, semoga Allah merahmati engkau. Alhamdulillah tak apa. Pasal apa? Alhamdulillah tak apa pasal dia termasuk dalam zikir. Tuan-tuan bersin dalam sembahyang, tuan-tuan kata alhamdulillah, yang tu tak batal. Macam tuan-tuan teguk tu imam, tuan-tuan kata apa? Batal tak sembahyang? Tak batal pasal itu termasuk daripada
zikir. Tapi kawan ni dia kata yarhamkallah. Yarhamkallah tu bukan zikir. Yarhamkallah itu ucapan. Semoga Allah merahmati engkau. Jadi orang tengok dia. Dia kata apa-apa tengok. Orang tengok dia bercakap. Dia bercakap lagi. Tengok-tengok apa ni? Bila habis salat, Nabi pun tegur dia. Nabi kata, inna salah. Sesungguhnya semayang ni la yasluh. La tasluh. Tak boleh kita dalam semayang ni bercakap. Melainkan qiraatul Quran. Melainkan baca Quran. Zikrullah. Kemudian Nabi membaca firman Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri diam. Tak bercakap. Tetapi Nabi tak suruh dia ulang. Nabi tak suruh dia ulang salat. Nabi tak suruh dia ganti salat. Dan Nabi tak marah dekat dia. Sebab dia jahil. Sebab itu perbuatan yang kita lakukan di atas alasan disebabkan oleh jahil, kita tak ada ilmu, dimaafkan. Kita tak tahu. Tetapi boleh tak kita gunakan alasan jahil ni? Pasal apa pergi main judi? Pasal apa tak boleh lah? Judi ni haram. Allahu Akbar. Ya ke? Alhamdulillah hamba kita baru tahu. Ada benda-benda dalam agama ni tuan-tuan kena ingatlah. Dia sebut ma'luminad-din bid-darurah. Ingat perkataan ni, istilah ni. Ma'luminad-din bid-darurah. Benda dalam agama yang memang wajib dan memang diketahui oleh semua. Salat wajib. Ada orang yang tak tahu. Dia kata, ustaz, laki saya baru sehari 2 ni je semayang. Awak sebelum ni tak tahu kata wajib. Ingatkan kata sunat. Lepas tu macam mana boleh tahu kata wajib? Mari kelas ustaz lah. Kalau tidak, kalau kami larat, kami semayang. Tak larat, kami tak semayang. Ingat sunat. Oh, teruknya keluar daripada ulu mana tak tahu. Kan? Arak haram, zina haram. Itu benda yang memang tak ada alasan lah nak pergi duk kata jahil. Dan ulama luaskan lagi. Sekarang ni tak boleh nak guna alasan jahil. Sebab apa? Jahil ni bukan kita. Tuan-tuan, jahil ni maksudnya memang kita tak tahu. Tapi kalau kita yang membiarkan kejahilan saja, biar diri itu jahil, tak ada usaha nak belajar, tak ada usaha nak mengaji, tak boleh ya. Sebab itu jahil ni memang kira tak, alasan jahil ni macam mana nak jahil? Kuliah siang malam, TV ada majlis ilmu, telefon, saluran ilmu tu banyak. Tiba-tiba tak tahu. Benda lain kita boleh tahu. Kedai sedap dalam hutan kita boleh tahu. Betul tak? Kedai tu sedap dalam hutan pun kita boleh tahu. Masuk cari, jumpa. Mau dengan mau dengan makan ni. Mau dengan makan ni cari jumpa. Tapi mau dengan mengaji ni balok tak ada dah. Lepas tu bila orang tanya, tak tahu. Tik tahu. Ka tik tahu. Boh. Dah tahu. So jahil ni tak boleh. Pasal akses saluran untuk kita dapatkan ilmu itu luas. TV, radio, internet, banyak. Tu dia punya apa? Medium untuk dapat ilmu tu. Kuliah. Kan? Jadi jahil. Yang kedua apa dia? Selain daripada jahil, disebut oleh para ulama berdasarkan hadis, dimaafkan, diampunkan, dilepaskan orang yang illa man ukriha, orang yang melakukan sesuatu kerana terpaksa. Ini tajuk kita ni, terpaksa. Tapi terpaksa itu mestilah
Terpaksa yang betul-betul terpaksa, bukan buat-buat. Satu orang sahabat saya lah pergi Thailand masa sebelum PKP. Kahwin dengan orang Thailand. Macam mana entah boleh pergi menikah orang petani belah Siam? Ana dipaksa. Ana terpaksa. Depa paksa ana menikah. Lepas tu ana pun menikah lah. Tengok tuan-tuan, punyalah kesian kat dia. Dia dipaksa kahwin. Jadi banyak yang kahwin dua ni, cuba cek tengok. Dipaksa. Terpaksa. Pasal tu kita tak boleh marah. Bukan mereka mau, mereka terpaksa. Kita tanya mereka tak pisau ke di leher? Tak lah. Tak pistol? Tak juga. Lepas tu, itulah mereka tak bagi balik kalau tak menikah. Oh. Faham ke tak? Pasal tu kita tak berani pi, takut dipaksa juga. Allah tak boleh pi, dah PKP ambil. Hari tu tak mau buat siap-siap. Okey. Jom saya nak ceritanya, kata para ulama, tak seboleh-bolehnya kita ni sewenang-wenangnya pi duk guna kata terpaksa. Kan? Baru menikah. Bini ditahan mayang. Bini tu, aku tu paksa tu tidur tak payah mangkit mayang. Lepas tu mana buat macam nak terpaksa. Ataupun dalam bulan Ramadan kan lelaki dia paksa atau di suruh buka puasa. Tak boleh. Tapi kalau macam rakyat apa? Uighur. Saya pun tak tahu nak sebut. Uighur. Di China kan dikatakan wallahu alam, tapi maklumat yang kita dapat memang betul situasi mereka, keadaan mereka di sana. Mereka dipaksa untuk tak berpuasa, tak boleh puasa, dan mereka ada yang ditangkap dan disuruh makan. Masa tu tuan-tuan, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata apa? Sesiapa yang terpaksa makan di dalam bulan puasa, macam kes orang Islam Cina tu kan, maksudnya kalau tak makan bunuh, dan memang tentera tu boleh bunuh. Ni pasal apa yang hang buka puasa? Anak aku paksa aku makan, aku tak mau. Kalau hang tak makan, dia nak tembak dengan pistol apa tu, pistol ayak dia tu. Betul, aku mau makan, habis. Faham tak? Mestilah sebelum nak guna alasan paksa tu, mestilah orang yang paksa tu, pertama betul-betul paksa. Yang kedua, mestilah orang yang paksa tu berkemampuan buat apa yang dia tentu dapat tak ni? Mesti dia ada kemampuan untuk nak. Ni kita sihat tubuh badan, siapa dia paksa hang? Tu hok duduk atas kerusi roda. Satu orang lumpuh duduk atas kerusi roda, dia paksa kita yang boleh lari ni pi ikut dia. Kalau tidak dia nak buat apa? Kalau tidak dia nak ligan aku, nak katuk aku. Faham tak? Maksudnya sebelum kita nak kata kita tu terpaksa, syarat-syarat tu mestilah dipenuhi, barulah kita kata terpaksa. Dia tak boleh kita pergi cari penyakit. Tak boleh. Dia itu teringin nak makan babi, macam mana tau? Dia tahan pergi masuk lautan tu. Pergi masuk lautan tu. Pasal apa? Pasal kalau tak ada makanan apa, ada babi saja, hang boleh makan. Yang tu dia panggil cari penyakit. Faham tak? Maksudnya keadaan itu dibuat untuk dia berada dalam keadaan terpaksa. So bukanlah mudah untuk kita nak guna alasan terpaksa ni. Syak lagi sikit-sikit nak buat macam mana, darurat, terpaksa, tak ada pilihan, nak buat macam mana. Makan rasuah, berjudi, berzina, minum arak, pi buat macam-macam benda haram. Lepas tu bila orang tekan tanya, bila orang soal siasat, terus dia kata saya terpaksa. Tak boleh. Ini bukan semudah itu. Okey.
Di dalam Al-Quran surah An-Nahlu ayat 106. Ini ayat 106. Surah An-Nahlu ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inna bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Allah kata dimaafkan, maksudnya dilepaskan orang-orang yang apabila dia beriman dia terpaksa untuk kufur. Ayat ini berhubung dengan Ammar ibnu Yasir, yang mana kita tahu ibu dia Sumayyah merupakan wanita yang pertama mati syahid. Ayah dia bernama Yasir, dia bernama Ammar. Diseksa, mak dia itu disula sehingga mati. Ayah dia pun dibunuh, dia pun diseksa. Tetapi dia memilih untuk apa? Untuk menyebut perkataan yang kufur. Ammar dia tak seperti ayah dia. Ni kita nak bahas sikit ni. Sumayyah, Yasir, kedua-duanya mati. Tapi Ammar tak mati. Lepas. Pasal apa? Pasal Ammar turut apa yang disuruh oleh orang kafir, musyrikin yang seksa dia tu. Saya cerita sikit Tuan-tuan, dalam Islam kita ada dua bahagian. Satu dia sebut azimah. Azimah, fundamental, benda yang asas. Okey. Satu lagi dia panggil rukhsah. Rukhsah ni apa? Kelonggaran. Saya bagi contoh. Azimah, salat zuhur pada waktunya 4 rakaat. Asalnya apa? 1,5. Asalnya berapa rakaat? 4. Yang tu azimah, yang asal. Okey. Rukhsah, kita boleh anjak zuhur tu pergi ke asar. Dan kita boleh kerat 4 tu jadi 2. Yang tu dia panggil rukhsah. Okey. Dalam situasi katakanlah tuan-tuan pergi ke negara orang bukan Islam, Israel ke, China ke, ditangkap. Tuan-tuan ditangkap. Masuk dalam penjara mereka. Kalau nak selamat, ataupun Iran ke, Syiah tangkap. Jangan main Syiah ni, tangkap. Sahabat saya kena tangkap di Yaman, masuk dalam penjara Syiah. Memang mereka nak bunuh, dan memang Syiah ni bunuh ahli sunnah. So tuan-tuan pergi kena tangkap. Mereka beri 2 pilihan, seperti mana yang dapat kepada Yasir dan keluarga dia. Apa dia pilihan tu? 1, mati. Yang kedua, kalau nak selamat, lepas sebut kata keluar daripada Islam. Dia bagi 2 pilihan. So Sumayyah dengan Yasir diseksa dan tak mau pilih untuk sebut perkataan kufur, mereka pilih untuk mati. Yang ni kita panggil apa? Azimah. Jadi tuan-tuan ada 2 pilihan. Tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan semua ni, kami ustaz, kalaulah dipaksa, kami akan mati je.
Kan? Ni semua jiwa-jiwa pejuang ni. Kan? Semua jiwa Yasir. Tapi dialah mau tak jiwa Yasir 95 dah, 96 dah. Ini jiwa baru 25, baru 30, panjang lagi hidup dia. Yasir memilih untuk apa? Untuk mengambil rukhsah, iaitu dia sebut perkataan bahawa dia keluar daripada ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dia sebut seperti mana yang disuruh oleh musyrikin Mekah, oleh kafir yang seksa mereka tu, disuruh dia sebut. Dia memilih rukhsah. Tetapi mulut dia sebut, hati dia tak sebut. Dia sebut itu untuk selamatkan nyawa dia. Boleh tak? Tuan-tuan kena tangkap, lepas tu mereka bawa suruh pergi join agama mereka, kalau tidak kena bunuh. Boleh tak? Jawapannya boleh. Itu kita panggil rukhsah. Kan? Akhirnya dia selamat. Dia selamat. Dia selamat. Okey? Bila dia balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita dekat Nabi. Dia cerita. Tapi ayah dia mati tak? Ayah dia mati. Ayah dia sampai kesudah tak sebut. Mak dia sampai kesudah tak sebut. Nabi tengok depa bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu. Tapi Nabi pun tak boleh tolong. Sakit tak depa kena? Sakit lah. Tak ada pula kita dengar cerita Nabi mbuih. Rasa macam mana Yasir? Tak ada rasa apa pun. Tak ada. Cuma Nabi pujuk keluarga Yasir. Nabi kata, sabar ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Nabi hanya boleh kata yang tu je. Tak adalah Nabi nak ajak jampi ke kebai ke, supaya bila mereka tiba tak rasa apa, mereka tikam, tiba-tiba mai dekat kita hok geng silat ni. Sakan. Mandi minyak, biasa dengar mandi minyak. Sebab tu saya cukup tak berapa nak berkenan orang belajar silat ni, melainkan kalau tak ada khurafat lah. Dan tuan-tuan pun saya tak tahu, hati-hatilah. Jenis mandi minyak apa semua ni yang tak apa tikam takluk, yang jenis juruh yang panas, juruh minyak tak ada. Pelik pasal benda ni tak ada dalam tak akidah. Kita tanya baca apa? Tuan-tuan berani balik try. Suruh bini jerang ayat hangat, jerang minyak hangat, duk bergelegak geluk-geluk tu. Dia dengar bacaan dia. Ni saya nak ajar ni, nak turun ni. Sedia perkemah kuda-kuda. Kunu bardan wa salaman. Dia pikepok ayat tu. Tu ayat apa tu? Ayat ketika mana Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api Namrud. Kita yang dengar, pasal apa? Tak betul. Bukan dia baca jampi Hindu ke, baca jampi Siam ke, dia baca ayat Quran. Menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran bukan pada tempatnya adalah salah satu daripada penyelewengan kepada Al-Quran. Ayat yang tak ada hubung kait, tak ada kaitan, tak ada digunakan oleh Nabi untuk tujuan tu, kita pi pandai-pandai pi duk guna, pi duk tempek benda tu, ini dia panggil penyelewengan. Ada tak Nabi ajak sahabat baca ayat tu untuk kebal, baca ayat tu orang tikam takluk, baca ayat tu orang tak nampak? Tak ada. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Itu firman Allah. Titah perintah Allah kepada api Namrud tu. Itu mukjizat Ibrahim. Dan Nabi pun tak ada baca ayat-ayat tu. Dan kita tahu Nabi pergi perang, patah gigi, terkoyak pipi ni. Terkoyak pipi. Tuan-tuan ingat tak? Kita baca cerita sahabat.
yang gigit anak panah dengan gigi dia tu sampai patah gigi dia tu. Anak panah yang tercucuk di pipi Nabi, berdarah pipi Nabi masa perang Uhud. Tiba-tiba mai kat geng kita bawah ni teror lebih pada Nabi. Pasal itu kita kata ilmu kebal ni memang khurafat. Ilmu kebal ni memang rosak akidah. Kerana tak ada istilah ilmu kebal dalam Islam. Okey. So Nabi kata dekat Yasir, sabr ala Yasir, fa inna maw'idukumul jannah. Fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga menanti kamu. Nabi kata macam tu je. Sabar. Kita pun macam bila orang timpa musibah, kita pun takat tu je, sabar. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan bagi syurga. So Nabi tanya kepada Ammar, kaifa tajidu qalbak? Dia kata dia telah sebut perkataan kufur. Bahkan mereka suruh dia menghina Nabi. Mereka suruh dia mengangkat Tuhan-Tuhan mereka. Dia pun sebut lagu mana mereka kata, dan dia terlepas. Nabi tanya, masa kau sebut perkataan tu, kau lafaz perkataan tu, apa yang kau pegang dalam hati kau? Tajid qalbak. Dalam hati kau setuju ke tak? Kata dia, mutmainnun bil qalb, mutmainnun bil iman, in adu fa'ud. Dia kata mutmainnun bil iman. Dia kata mulut saja sebut, tapi hati dia tak redha. Hati dia tetap dengan Islam, dengan iman. Nabi kata apa? In adu fa'ud. Kalau macam tu, tak jatuh kufur. Tak jatuh kufur. Dan Nabi sebut lagi dekat dia, in adu, jika mereka suruh kau sebut lagi lepas ni, kau sebut pilah. Pasal tu yang dikira tu apa? Yang dikira tu apa yang kita percaya di dalam hati, bukan apa yang kita lafaz di mulut. Dalam kes terpaksa. Nampak? Kata Ibnu Hazmin, seorang ulama besar daripada Andalus. Kata Ibnu Hazm, ittafaqu ala anna al-mukrah ala al-kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman annahu la yalzamhu syai' min al-kufri 'inda Allah Ta'ala. Apa dia kata? Ulama bersepakat, sesiapa yang dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, disuruh cakap, disuruh sembah, disuruh sujud, tak kiralah apa pun perbuatan, jika alasannya mukrah, dipaksa, wa qalbuhu, akan tetapi hatinya tak redha, tetap dengan Islam. Kan? Macam orang kita lah. Dia kata macam mana ustaz, berdosa tak saya? Awak pasal apa? Depa mai tanya saya. Parti A mai tanya, pangkah siapa? Saya pun habaq lah, mestilah pangkah parti A, dapatlah 100. Mai parti B, hang pangkah siapa? Ish, saya tak ada buka lagi, dalam mimpi pun pangkah dah parti B, boleh lagi 100. Mai pula parti C, sebenarnya dalam hati hang pangkah apa? Saya pangkah semua, undi rosak. Kan? Semua mengaku, hang sokong siapa? Saya sokong siapa lagi? Beranak-beranak dulu pun pampers cap lambang A dah. Tu dia cerita. Boleh 100. Bukan anu mai boleh 100. Kan? Macam mana ni tuan-tuan? Dia kata tapi saya ustaz dalam hati saya rahsialah. Sebut pilah kan. Okey. So dalam hal ini yang dikiranya adalah hati. Tapi mesti dalam keadaan terpaksa. Nampak? Okey. Kemudian disebut juga, dia kata apa di sini? Wattafaqal fuqaha ala man ukriha ala al-kufri fa ata bi kalimatil kufri lam yasir kafiran.
ulama sepakat, sesiapa yang dipaksa melakukan sesuatu perbuatan kufur, lalu dia pun sebut perkataan tersebut, maka dia tidak jatuh kafir. Nampak? Ibnu Abbas, ini perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini pendapat Ibnu Abbas, sesiapa yang kufur setelah ia beriman, maka Allah murka kepadanya. Siapa-siapa yang sebelumnya dia kafir, lepas tu dia masuk Islam, dia kufur, Allah sangat murka dan sangat marah kepada dia. Tetapi kata Ibnu Abbas, sesiapa yang dipaksa untuk mengucapkan kalimah kufur tetapi hatinya tetap dengan iman, ia mengucapkan perkataan itu semata-mata ingin menyelamatkan dirinya, maka tidaklah mengapa, kerana Allah Ta'ala menghukum hambanya kerana kekufuran yang ia reda di dalam hatinya. Tuhan hukum apa yang ada dalam hati. Contoh. Tuan-tuan pergi satu tempat, tata tuan-tuan termasuk dalam kuil Hindu. Kebetulan pula tuan-tuan tu kelam macam saya ni kan, kelam. Lepas tu tuan-tuan pun buat amma, dia buat lagu Hindu juga. Dia kata, dia tidak jadi lagu adib tu kena katok. Macam mana? Tuan-tuan pun uwe. Dia kata, aku tadi pergi geng tu, aku pun belarak dengan tek pusam, tidak dapat katok aku. Belarak sampai habis tak? Mereka berhenti, aku belarak lagi. Sakan Hindu betul berhenti, dia lajak lebih. Dia kata, aku nak syok. Nampak? Kata Ibnu Abbas, jika sekadar menyelamatkan diri, sebut pilah, kata pilah, buatlah pi lagu mana pun, kerana yang penting, yang dihukum dan dinilai oleh Allah adalah hati, berdasarkan kepada surah An-Nahlu ayat berapa tadi? Surah An-Nahlu ayat 106. Kan? Okey. Cuma dia nak sebut di sini, kita sebut bagi jelas sikit. Hendaklah ikrah itu bersifat tam. Mestilah paksaan itu benar-benar paksa. Seperti apa? Sesuatu paksaan yang berhubung dengan nyawa, yang boleh mengakibatkan nyawanya dibunuh atau dipukul, menyebabkan berlakunya kemudaratan yang besar, maka bolehlah. Tapi kalau sikit-sikit, maksudnya tak memberikan suatu mudarat, suatu bahaya pada dia, hendaklah dia tidak mudah untuk mengucapkan perkataan tu. Kan? Jangan bermain-mainlah dalam hal ni. Dan hendaklah orang yang dipaksa itu mampu melakukan apa yang dia paksa. Itu pun kita kena tengok. Kan? Okey. Seperti yang berlaku di tempat orang Islam seperti di Myanmar, yang memang kita tahu mereka akan dipaksa makan babi, kan? Dipaksa, kita dengar kan, dipaksa makan babi, dipaksa menyanyi kan. Di China kan depa panggil doktrinisasi. Depa masukkan dalam scam tu, kemudian kena menyanyi ni. Komunis kan tak percaya kat Tuhan. Komunis dia kena menyanyi lagu tu, kena percaya benda-benda tu untuk selamat. Maka kita ikut dan buatlah apa yang disuruh demi untuk menyelamatkan nyawa kita, tetapi dalam hakikat yang sebenar kita tak beriman. Kita tak redha. Tadi saya sebut dalam mazhab Syafi'i, dia kata untuk orang-orang yang dipaksa, seperti tuan-tuan dipaksa makan dalam bulan puasa, puasa itu tetap sah, tak perlu qada. Katalah tuan-tuan duduk di wilayah-wilayah Cina tu, dipaksa suruh makan bulan puasa, kalau tidak dia bunuh, kan? Maka tuan-tuan pun makan macam mana ni? Kena tengok juga. Makan sekadar yang perlu. Seperti dia tanya, puasa? Tak. Betul tak puasa? Dia tanya kan. Contoh macam tuan-tuan dulu Jepun kan, buat apa kan, betul tak puasa? Betul. Lepas tu dia pun ambil roti, makan, tengok. Aku nak tengok.
kita pun makanlah. Puasa kita sah. Tapi bila dia dah pi, bila tentera tu dah pi, tinggal kita buat apa? Buat habis ya. Elok. Kita hanya makan kadar yang perlu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Dia punya kaedah dia. Ingat tu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Dibenarkan kita buat benda haram itu mengikut kadar yang perlu saja. Ini dia buat mai kita sepinggan, dia suruh kita makan, dia tunggu tengok nak kita betul-betul makan ke tak, kita pun makan semulut, makan 2 mulut, okey. Dia pun balik, kita pun buanglah. Wih, selera juga ni. Sedap juga, cerah. Yang tu kita dah lebih pada had yang sepatutnya. Itu dia panggil ad-darurah tuqaddar biqadariha. Macam tuan-tuan kan, pergi hospital. Ni isu depa nak kata tu bersalin kepada doktor lelaki. Tu darurat tu. Jadi kita bolehlah buka aurat kita. Tapi sekadar mana? Buka aurat ni takat mana? Takat yang perlu sajalah. Lepas tu bila dah tak perlu tutup balik. Ini nak bersalin tetapi buang dengan baju-baju sekali. Doktor tu masuk, awak yang buang baju apa semua telanjang tu. Dia kata nak bersalin. Pakai baju pun boleh bersalin lah. Kan lah. Maksudnya sekadar yang perlu. Macam tu juga perkataan kufur tadi, kita buat setakat yang perlu saja. Kita bagi laluan pada azan dan kita tangguh kelas kita insya-Allah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan,
sebagai seorang Muslim, kita mempunyai dua pilihan. Satu, kita boleh memilih untuk mati dalam mempertahankan akidah kita. Ini pilihan yang paling utama, azimah. Namun kita juga boleh memilih rukhsah, pilihan yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa kita. Dalam masa yang sama, kita tetap tidak redha dengan apa yang disebut. Kata Al-Imam Ibnu Kathir. Ini kita bawa perkataan Al-Imam Ibnu Kathir. Kata beliau, seseorang boleh memilih untuk mati ketika diancam dan diugut untuk mengucapkan perkataan kufur. Ibnu Kathir kata, seseorang boleh pilih untuk mati. Maksudnya dia tak sebut, tapi dia rela mati. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal. Enggan untuk ia mengucapkan perkataan kufur. Orang kafir meletakkan batu besar di atas dadanya di dalam keadaan yang panas. Mereka terus memaksa Bilal untuk berbuat syirik kepada Allah. Namun Bilal enggan untuk ikut dan tunduk kepada paksaan itu. Bilal terus menyebut ahad, ahad. Maksudnya dia tak pilih rukhsah. Mereka seksa dia sampai kepada keadaan hampir mati. Ini satu pilihan. Demi Allah, kata Bilal, Ibn Kathir bawa, kata Bilal, demi Allah, jika aku tahu ada perkataan yang menyebabkan kamu menjadi marah, aku akan menyebut perkataan itu. Bilal kata, kalau aku tahu ada perkataan lain yang aku sebut selain daripada Allah ahad, Allah itu satu, Allah itu satu, dia pun suruh Bilal kufur. Bilal tak sebut. Tapi Bilal kejawab apa? Bilal kata, kalau ada perkataan yang lebih depa marah, lebih depa benci, dia akan sebut. Artinya apa? Dia akan buat depa marah lebih pada sekarang. Kata Ibn Kathir, semoga Allah meredai Bilal. Ini satu contoh selain daripada Yasir dan Sumayyah. Walau bagaimanapun, kita tak boleh nafikan juga adanya pilihan seperti yang diambil oleh Ammar, anak kepada Yasir. Jadi tuan-tuan, di dalam Islam berhubung dengan akidah, adanya kelonggaran untuk kita menyebut. Maksudnya bukan semua orang yang kita tengok. Pasal itu kita kena cek. Bukan semua orang yang kita tengok, yang kita nampak melakukan perbuatan kufur. Atau tuan-tuan tengok dia duduk dalam gereja, contoh. Tuan-tuan tengok dia duduk dalam kuil. Tuan-tuan dengar dia sebut perkataan yang kufur, perkataan-perkataan yang berat lah. Tuan-tuan tak boleh terus pukul kafir. Kerana mungkin ada alasan. Kita pergi siasat dulu. Kalau dia jawab, saya dipaksa. Tuan-tuan tengok ada orang Islam di China masuk dalam toko buat upacara. Habis dah murtad, habis dah rosak, habis dah orang Cina, Islam Cina habis dah, semua jadi Buddha. Nanti dulu. Kita tak tahu situasi mereka. Kemungkinan mereka berhadapan dengan ancaman bunuh. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan ada tengok kan, siapa-siapa lah, kadang-kadang tuan-tuan tengok dia pakai lambang salib, tapi mungkin bukan salib kan. Bukan semudah itu untuk menjatuhkan hukum kafir pada seseorang. Dan tuan-tuan kena ingat dulu banyak heboh, kawan tu murtad lah, kawan ni murtad, kan. Heboh satu masa dulu. Kononnya orang yang terkenal jugalah, dia ni dah murtad dah ni. Okey, dia kaedah dia mudah ya tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak pakai? Ni kaedah, formula dia. Seseorang itu dihukum berdasarkan asalnya. Okey, faham? Maksud saya, katakanlah si fulan ni asal dia Islam. Pasal apa kita kata asal dia Islam?
mak dia Islam, ayah dia Islam. Dia lahir dalam keluarga Muslim. Maksudnya yang jelas, yakin, asalnya, yang terang dan sahih, dia Muslim. Keluar ke ujung-ujung, ke tepi-tepi, ke atas-atas, ke bawah-bawah, ke celah-celah tu. Murtad dah. Masuk Kristian dah. Rosak dah pergi mengaji di luar negara tu, cinta dengan Mak Saleh tu, ikut ramai anak orang Islam pergi mengaji. Mak Saleh takkan balik mai lebih kuat Islam lagi pun ada. Bukannya semua kan. Habis dah, murtad habis dah. Dulu berapa ramai orang pergi sekolah Stella Maris. Stella Maris tahu Stella Maris? Stella Maris tu sekolah Kristian kan? Mubalik buat tu. Pasal tu di Penang pun ada Stella Maris. Stella Maris tu kan gereja, sekolah orang mubalik. Dan kita banyak tau sekolah mubalik. Konvent Bukit Nenas. Apa tu Saint Heavy apa semua, Saint tu semua, gereja tu semua sekolah mubalik. Kita pergi. Habis dah anak orang Melayu. Bukan kata sekolah mubalik. Derma English School tu pun kapiak habis dah. Habis dah. Pergi sekolah derma habis dah. Kapiak habis dah. Cakap orang putih dulu kapiak dah. Kan? Tu tak kira lagi pakai topi lagu residen orang putih tu pun topi cepui pada panggil tu. Habis dah. Jadi kapiak. Mudah. Walhal tuan-tuan, kalau kita tahu, kenal asal usul keturunan dia Islam, maka kita hukum atas Islam tu. Sehinggalah terbukti dia sendiri ke pihak ya, saya memang dah keluar Islam, dah masuk Kristian masa duduk di London dulu. Lainlah cerita. Ni dengar cerita orang. Lepas tu tuan-tuan ingat ni hadis ni, ingat. Dalam hadis Bukhari Nabi kata apa? Mudah sangat bawa tuduhan-tuduhan, kawan nu murtad lah, kawan ni Kristian lah, kawan nu keluar Islam lah, kawan nu jadi Yahudi lah. Nabi kata apa? Man da'a rajul kafir, sesiapa yang panggil, tuduh, sangka kepada saudaranya itu kafir, maksudnya duk kata dia masuk Kristian, duk kata dia terkeluar pada Islam, walaisa kadzalik, tetapi tuduhan itu tak benar, cerita tu tak betul, apa jadi? Illa hara alaih, melainkan tuduhan itu berpatah balik kepada yang tuduh. Berat tu. Dulu dia berkata Azhar Mansur. Tuan-tuan dengar tak? Berkata Azhar Mansur, Datuk Azhar Mansur tu, berkata masuk Kristian lah tu kan, dia rumah dia Padang Katun tu, masuk Kristian dah, masuk Kristian. Lepas tu dia buat kenyataan tak? Dia berkata, dok tu, berani dia nak mengaku. Tu payah kita ni. Mula tuduh dah kawan tu nafi, dia tak mau terima pula. Dia kata, alah nak pelepah diri lah tu. Alah kita tahu lah, takut lah tu dah orang nak ni. Kita pegang apa yang dia sebut. Hati dia urusan dia dengan Allah. Ini. Ya. Dia tanya suami dia nak tanya betul-betul ni. Betul nikah? Dah aku tak menikah. Mohong lah tu. Abang betul-betul. Dia tak kira, dia tanya kita, kena kita abang. Macam tu. Bila kita tanya satu orang, dia cakap cukup lah. Kita sebenarnya bukan nak dengar jawapan dia. Kita nak dengar apa yang kita nak dengar. Ini masalah dia. Kita bukan nak dengar kataan dia, bukan nak dengar jawapan dia, bukan nak dengar dia tu. Kita nak dengar dia kata apa yang kita nak dengar. Baru kita boleh terima. Aku tak pakai. Tapi bila dia kata lagu mana kita nak dia kata, ni baru betul. Ini satu sikap yang tak bagus. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, berkati kita, dan lindungi kita dan keluarga kita, cucu dan keturunan kita, zuriat kita daripada akidah yang rosak. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya. Taqiyah. Okey dah. Dia macam ni. Okey. Dalam Islam, kadhib, bohong ni haram. Dalam Islam, bohong ni haram. Berdusta ni haram. Dosa. Qaul adz-zur dia panggil. Perkataan
perkataan dusta, perkataan bohong ni berdosa. Haram, berdosa. Dosa besar. Tetapi di dalam Islam ada bab yang kita boleh, bukan dia panggil berbohong, kita boleh berdusta dalam kes-kes tertentu di atas sebab-sebab tertentu. Seperti antara contohnya, bila kita boleh bohong? Untuk menyelamatkan akidah. Bila lagi kita boleh bohong? Untuk islah bainan nas, untuk mendamaikan dua pihak yang bertelagah, boleh bohong. Hang ada dengar apa dia cakap pasal aku? Dengar kata dia duk kata kat aku? Aku ni sabar salah. Awak tak ada benda yang dia tak kata kat hang, melainkan semua dia kata. Yang ni dia panggil petrol 97. Synergy drive. Bukan 95 punya minyak, memang minyak A punya tuang tu memang tebak. Aku telinga dengar menanah dia kata kat hang tu, menanah telinga aku dengar. Bohong, walaupun betul dia tu kata kat kawan tu, bohong lah. Dia tak katalah apa-apa kat hang. Semua dia yang aku dengar, semua yang baik. Bohong. Tetapi untuk tujuan islah, untuk tujuan nak mendamaikan, merapatkan, mengelakkan perbalahan. Macam kita tahu, kita jadi saksi lelaki dia menikah. Dia tak nak tanya, betul ke lelaki saya menikah? Bila yang lelaki hang nak menikah? Duduk di masjid ni, aku tahulah. Kita saksi, kita yang saksi satu. Kita saksi satu. Tapi kita bohong. Betul ke? Nak bohong hang nak boleh apa? Kalau betul dia menikah, tak ada hang tanya aku habaq dah. Kalau kita cakap betul dia pun bercerai, cakap betul dia pun bergaduh, kita tak mau benda tu, kita nak bagi depa elok. Kan? Tak untung pun depa bergaduh, tak untung pun depa bercerai, tak untung pun rosak rumah tangga depa. Kita tak mau, kita nak jaga elok. Kan? Okey. Taqiyah, yang ni taqiyah ni Syiah. Taqiyah ni sebab tu Syiah kata apa? La din liman la taqiyata lah. Depa punya akidah depa ni. Ni hadis depa. La din, tak ada agama siapa yang tak bercakap bohong. Lalu tu Syiah ni dia punya usul, akar akidah dia bercakap bohong. Orang Islam bercakap benar. Kadang-kadang dia berbohong bila perlu. Itu ahli sunnah. Syiah dia macam ni. Dia akan bercakap bohong, hanya bercakap betul bila perlu. Dia beleng tak? Asal kita cakap betul. Kadang-kadang je kita bohong berdasarkan kes tertentu. Tapi dia, asal dia keluar tu bohong dah. Bila yang dia cakap betul? Adalah satu dua. Taqiyah Syiah bercakap bohong dengan tujuan nafsu. Ini dah, kita bercakap bohong dalam kes-kes yang perlu. Tapi Syiah taqiyah tu dia memang munafik, memang dia bohong untuk tujuan nak menipu. Itu akidah. Taqiyah ni bercakap bohong. Bagi Syiah ni untuk menipu ahli sunnati wal jamaah. Okey. Tapi kita kena faham, tak ada bohong sunat, tak ada bohong wajib, tak ada bohong makruh. Cuma ada dibenarkan bohong dalam keadaan yang memerlukan. Dalam keadaan memerlukan. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Macam satu orang tanya saya lah. Dia kata, ustaz, macam mana ni ustaz? Awak saya nak menikah dengan janda tu, tapi dia tak mau bermadu. Dia tanya saya, Haji ni ada bini ke tak? Janda tu tanya, macam mana ustaz? Kalau saya habaq saya ada bini, dia tak mau. Tapi saya nak menikah dengan dia. Saya pun habaq. Hang macam mana hang janda, macam tu je lah juga aku ni duda, bukan ada siapa di rumah. Macam mana ustaz? Jatuh tak? Jatuh apa ustaz? Jatuh bohong.
Bukan jatuh talak. Talak tak jatuh, tapi jatuh muhum. Tak ada. Dia bukan maksud nak cerai. Dia bohong kau tu. Tak ada di rumah, mungkin bini dia pi mana kan? Dia tak ada siapa di rumah aku, tak ada siapa, seorang di rumah tak ada siapa. Masa tu mungkin bini dia tak ada semua. Tak jatuh tak ada bimbang. Tak jatuh kau ustaz. Lega. Kalau tuan-tuan tengok lelaki tuan-tuan duk gelak pelik malam ni, berhati-hati ya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.